Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah doakan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan sihat-sihat saja di rumah, insya-Allah. Baiklah anak-anak, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pelajaran adab tahun 2. Anak-anak boleh buka buku teks muka surat 41. Okey, baiklah anak-anak. Yang pertama sekali, mari kita lihat apakah dia adab-adab belajar. Antara adab sebelum belajar, yang pertama ialah membaca doa. Contohnya, doa penerang hati, doa belajar dan doa sesudah belajar. Yang kedua, berniat belajar. Kita berniat untuk belajar kerana mengharapkan keredaan Allah dan juga supaya dapat berjaya di dunia dan akhirat. Yang seterusnya, duduk dengan sopan. Dalam kelas, duduk dengan sopan di tempat masing-masing. Yang seterusnya, memberi tumpuan semasa guru mengajar. Baiklah, ketika guru mengajar, kita hendaklah memberi tumpuan supaya kita dapat memahami apa yang sedang diajarkan oleh guru kita. Yang seterusnya ialah sentiasa berakhlak mulia. Jadi bila kita berakhlak mulia, semua orang akan suka pada kita, termasuk guru dan kawan-kawan. Yang seterusnya, mendengar nasihat guru. Jika guru memberi nasihat pada kita, kita hendaklah menerima dan mengikuti nasihat guru kita kerana guru akan menasihati kita untuk kebaikan kita juga. Yang seterusnya, hormat dan taat kepada guru. Jika guru menyuruh kita membuat sesuatu, kita hendaklah menuruti dan mentaati perintah guru supaya ilmu yang kita dapat itu berkat. Baik, seterusnya, belajar bersungguh-sungguh. Bila kita belajar, kita kena belajar bersungguh-sungguh supaya kita dapat kejayaan pada akhirnya nanti, insya-Allah. Yang seterusnya, sabar dalam menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu ini bukan hanya semasa di sekolah tetapi sepanjang hidup kita. Jadi kita hendaklah memupuk rasa sabar ketika belajar, Yang seterusnya, mengulang kaji pelajaran. Yang ni penting. Supaya apa? Supaya kita dapat faham betul-betul apa yang telah kita pelajari selama ini. Dan yang terakhir, mendengar dengan teliti. Ketika guru mengajar, kita mendengar dan memberi perhatian sepenuhnya. Jadi anak-anak, ini adalah antara adab-adab belajar. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita sama-sama membaca doa belajar. Anak-anak boleh sama-sama membaca dengan ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Kita ulang lagi sekali. Allahumma zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Artinya, ya Tuhanku, tambahkan untukku ilmu yang bermanfaat dan kurniakan kepadaku kefahaman yang luas. Boleh juga kita membaca doa belajar yang lain. Contohnya, anak-anak boleh ikut ustazah sama-sama membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ingat tak pernah baca doa ni masa bila? Selalunya kita akan baca doa ini setelah kita mengaji Al-Quran. Jadi doa ini juga boleh dibaca ketika hendak belajar atau sesudah belajar. Artinya, ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa dan ajarkan kami apa yang kami tidak tahu. Dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membaca waktu siang dan malam dan jadikanlah ilmu sebagai hujjah untuk kami. Wahai Tuhan, pemelihara sekalian alam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita lihat apakah dia tingkah laku yang tidak beradab ketika menuntut ilmu. Jadi, perbuatan-perbuatan ini kita boleh buat atau tidak?
Tidak, kita tak boleh buat ketika kita sedang belajar. Yang pertama, tidur. Ketika guru mengajar, kita tidur di belakang. Nanti hilang keberkatan kita. Yang seterusnya, berbual-bual. Ketika guru mengajar, kita berbual-bual dengan kawan. Itu juga adalah tingkah laku yang tidak baik. Yang ketiga, bermain-main. Bermain-main juga adalah perbuatan yang tidak baik ketika seorang guru sedang mengajar di hadapan. Jadi, sebagai murid, kita hendaklah memberi perhatian yang sepenuhnya terhadap apa yang guru kita sedang ajar. Yang seterusnya, mengganggu rakan lain belajar. Kawan-kawan sedang memberi perhatian tapi kita kacau kawan kita. Tak baik, tak boleh buat macam tu. Yang seterusnya, tidak menghormati guru. Jadi, sebagai murid, kita hendaklah menghormati guru kita kerana keberkatan adalah pada hormatnya kita kepada seorang guru kita. Barulah ilmu yang kita perolehi itu berkat. Yang seterusnya, menyakiti hati guru. Sebagai murid, kita juga tidak boleh membuat guru kita berasa sedih atau marah. Kita risau akan hilang keberkatan ilmunya nanti. Jadi, kita hendaklah sentiasa menjaga hati guru dan membuatnya gembira. Okey. Yang seterusnya, belajar sambil lewa. Jadi kita tidak mahu belajar bersungguh-sungguh. Ini adalah perbuatan yang tidak baik, tidak beradab ketika menuntut ilmu. Kita hendaklah bersungguh-sungguh ketika belajar. Okey, yang seterusnya, tidak beramal dengan ilmu yang dipelajari. Ini adalah satu kerugian yang amat besar kerana kita telah mempunyai ilmu tetapi kita tidak mahu mengamalkannya. Maka sia-sialah segala yang telah kita pelajari di sekolah. Jadi, kita hendaklah sentiasa beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Okey, baiklah anak-anak. Sekarang mari kita lihat apakah dia kebaikan menjaga adab belajar. Yang pertama, mudah memahami pelajaran. Jika kita menjaga adab, insya-Allah kita akan mudah faham apa yang kita pelajari. Yang seterusnya, mendapat pahala. Jika kita menjaga adab, Allah akan memberi pahala kepada kita. Yang ketiga, mendapat kawan yang baik. Jika kita beradab, kawan-kawan akan suka berkawan dengan kita. Yang keempat, disukai oleh guru dan rakan. Jika kita menjaga adab ketika belajar, guru kita, kawan-kawan kita semua akan suka dan sayang kepada kita. Yang kelima, dicontohi oleh masyarakat. Apabila masyarakat ataupun orang lain di sekeliling kita melihat kita berakhlak dan beradab ketika belajar, maka mereka akan mengikuti dan mencontohi apa yang kita lakukan. Yang seterusnya, mempunyai masa depan yang cerah. Jika kita beradab, insya-Allah ilmu kita berkat dan kita akan menjadi orang yang berjaya. Yang seterusnya, menjadi manusia yang berguna. Maksudnya, jika kita beradab dan berjaya, kita akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Dan yang terakhir, banyak perkara yang kita dapat tahu. Maksudnya, jika kita menjaga adab, banyak ilmu-ilmu dan pengetahuan lain yang akan kita dapati, insya-Allah. Baiklah anak-anak, jadi ini adalah kebaikan menjaga adab belajar. Seterusnya, mari kita lihat apakah dia keburukan jika kita tidak menjaga adab semasa belajar. Okey, jadi kita tak boleh melakukan perkara-perkara yang tidak beradab kerana akibatnya adalah seperti berikut. Yang pertama, susah untuk memahami pelajaran. Kita tak dapat nak faham apa yang guru kita ajar. Yang kedua, rendah budi pekerti. Bila kita tidak berbudi pekerti, orang tidak akan suka pada kita. Yang ketiga, disisihkan oleh rakan dan masyarakat. Semua orang tidak suka pada kita kerana kita tidak menjaga adab. Yang keempat, gagal dan tercicir dalam pelajaran. Bila kita tidak beradab, tidak memberi perhatian pada apa yang guru ajar, bagaimana kita hendak berjaya? Sebab itu pentingnya kita menjaga adab. Dan yang terakhir, tidak disukai oleh guru dan rakan. Jika kita tidak beradab, semua orang tidak akan suka pada kita. Maka kita hendaklah menjaga adab ketika sedang belajar supaya semua orang senang dan gembira dengan kita. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, nampaknya sampai di sini dahulu pelajaran kita hari ini. InsyaAllah semoga bertemu lagi pada masa yang akan datang. Jaga diri baik-baik semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.